Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Rosten dalam channel Mr. Cikgu. Okey, baiklah untuk kali ini Cikgu nak sambung kelas kita dalam tajuk ruang. Tajuk ruang, subtopik isi padu. Okey, subtopik isi padu, adik-adik boleh rujuk buku teks latihan muka surat 210. Okey, muka surat 210 ni dia berkaitan dengan isi padu sajalah, isi padu pepejal. Okey, kat sini ada 3 soalan. Okey, muka surat 210. Jom kita buat satu persatu. Okey, kita lihat soalan yang pertama dulu. Okey, soalan dia adik-adik rujuk buku teks sebab cikgu takkan salin sebab dia ada ayat-ayat dan gambar ajar, cikgu akan lukislah. Okey, soalan yang pertama, nyatakan isi padu bongkah yang dibina daripada kubus satu unit padu. Dia nak nyatakan isi padu bongkah yang dibina daripada kubus satu unit padu. Maksud dia, satu unit padu ni membawa maksud dia dah darab. Okay, untuk mengira isi padu, okay, sebelum tu cikgu tulis dulu tajuk utama kita adalah tajuk ruang. Okay, subtopik dia adalah isi padu. Isi padu. Okay, muka surat 210. Okay, jadi kat sini dalam isi padu ni adik-adik akan mengira isi padu. Okey, sebelum kita jawab isi padu untuk tahun 4 adik-adik hanya mengira isi padu kubus dan juga kuboid. Dua ni saja. Isi padu untuk bentuk 3D yang lain adik-adik tak belajar lagi. Okey, untuk tahun 4. Isi padu contoh yang benda lain macam piramid, silinder, cone, semua tu adik-adik belum belajar lagi cara nak kira isi padu dia. Okey, jadi cikgu akan bagi formula dulu untuk isi padu. Formula dia, isi padu, formula dia adalah bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi. Macam ni. Okey, yang mana satu panjang, mana satu lebar, mana satu tinggi. Okey, kalau bentuk contohlah cikgu lukis bentuk kuboid, katakan. Kalau kubus bentuk dia panjang, lebar, tinggi tu sama je kan. Kubus sisi dia sama panjang. Kalau kuboid dia berbeza-beza. Dia punya panjang, lebar dan juga tinggi. Okey, jadi ini panjang. Okay, ini panjang dia yang kat bawah ni. Lebar yang ni, yang saya ingat ni lebar. Tinggi yang tegak lah, ini tinggi. Okay, dan adik-adik perlu tahu, kalau tinggi yang ni sama dengan yang ni, sama dengan yang kat sini. Untuk panjang pun sama juga. Kalau panjang sini contoh 5 cm, dekat sini pun 5, dekat atas ni pun 5. Okay, begitu juga lebar. Kalau 2 cm, sini pun 2, dekat sini pun 2. Boleh lah. Okey, jadi kita akan darabkan ketiga-tiga inilah panjang, lebar dan juga tinggi. Itu isi padu untuk kuboid. Kubus pun sama. Panjang, lebar, tinggi, cumanya kubus sisi dia sama panjang. Kalau dia bagi sini 6, lebar 6, tinggi pun 6. Itu kubus. Jadi adik-adik kena ingatlah kalau dia sebut je kubus, sisi dia sama panjang. Okey. Okey, jadi kita lihat soalan yang pertama tu dia bagi tahu bongkah tu dibina daripada kubus satu unit padu. Jadi untuk bongkah yang pertama, untuk soalan nombor 1A, untuk bongkah yang pertama, kalau ada lihat dia lukis, kalau ada lihat kat sini ada gabungan beberapa kubus. Okey, beberapa buah kubus. Okey, beberapa buah kubus. Okey, kubus sama besar lah. Okey, jadi kalau dia labelkan kat situ 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya bukan ada 4 kubus. Kalau ada lihat betul-betul okey, yang ni ada 1, 2, 3, 4 kan. Okey, 4 ni maksudnya yang ni 1, 2, 3, 4. Sedangkan di belakang ada lagi 4. Jadi semuanya ada 8. Okey, ada 8 buah kubus kecil. Okey, untuk ni kubus ni, setiap kubus dia dah bagi tahu dah dibina oleh kubus yang satu unit padu. Unit padu. Okay, unit padu ni maknanya dia punya apa tu? Dia panggil apa unit untuk isi padu kita panggil unit padu kalau tak diberi dalam ukuran piawai. Ukuran piawai ni
meter, sentimeter, yang kilometer tu unit piawai. Kalau dia tak bagi dalam ukuran unit piawai, kita kena guna unit padu lah. Okey, contohnya yang ni dia tak bagi tahu. Panjang sisi dia, lebar dia, tinggi dia, dia tak bagi tahu berapa. Jadi kita kena guna unit padu. Kalau dia bagi ukuran dalam sentimeter, jadi kita akan tulis sentimeter padu. Macam tu. Yang ni dia tak bagi tahu, jadi kita anggap sini adalah unit lah. Ni 1 unit. Okey, ni 1 unit, ini 1 unit. Macam tu lah. Okey. Jadi dia dah darab lah ni, maksud dia 1 unit padu ni, maksudnya padu ni merujuk kepada yang ni. Ni. Maksudnya unit bagi isi padu. Okey. Jadi kalau kat sini, kalau 1 kotak, 1 bongkah, 1 unit. 1 unit padu. Kalau ada 8, maka kita darabkan dengan 8. Maka untuk soalan 1A, isi padu dia adalah 8 unit padu. Okay, adik-adik nak tulis 3 ke atas pun boleh. Okay, padu tu merujuk kepada nombor 3 kecil. Jangan tulis besar, kecil je. Okay, macam ni. Okay, tu soalan nombor 1A lah. Untuk soalan 1B, cikgu tulis kat bawah ni lah. Okay, 1B. Kalau adik-adik lihat pada gambar rajah tu, dia ada, dia lukis tu, ada 6. Sana 3, kat sini pun ada 3. Dan ke sana ada 2. Ada 2 bongkah. Okey, saya ingat sikit, tak apalah nah. Okey, macam ni. Dia lukis macam tu. Jadi kalau ada lihat, dia label 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 6 untuk yang depan. Untuk barisan belakang ada 6 lagi. Maka semuanya ada 12. Kalau 1 bongkah, 1 kubus, 1 unit padu. Okey, 1 unit padu ni. Kalau 12, maka darab 1. Jawapannya adalah 12 unit padu. Okey, ini jawapan untuk 1B lah. Kita darab 1 je. Okey, selesai soalan nombor 1. Sekarang kita lihat soalan nombor 2. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Okey, soalan nombor 2, dia kata kira isi padu kubus L, kuboid M dan kotak tisu. Kotak tisu tu bentuk dia adalah kuboid. Ya, kuboid. Okey, untuk soalan nombor 2, okey, nombor 2A. Kalau ada adik lihat kat situ, dia sebut dah kubus. Cikgu dah bagi tahu tadi, kalau dia sebut je kubus, adik-adik kena ingat sisi dia adalah sama panjang, sebab dia tak akan bagi dekat ukuran tempat lain, dia akan bagi 1 je. Kalau kat sini dia bagi tahu kat sini 3 cm, yang lain ni kita kena tahu sendiri. Jangan pula adik-adik angkat tangan tanya cikgu, mana ukuran kat sini, panjang tak ada, lebar pun tak ada, dia bagi tinggi je. Okey, adik-adik kena ingat kalau kubus sisi dia sama panjang. Okey, jadi tak perlu nak angkat tangan tanya, adik-adik kena ingat sendiri. Benda ni kena tahu sendiri. Okey, cikgu dah sebut ini. Panjang dia pun 3, lebar dia pun 3 cm. Boleh lah? Ukuran dia sama, sebab dia kubus ni seperti buah dadu. Okay, kalau ada ambil buah dadu tu, ukur panjang, lebar dan tinggi dia sama panjang. Okey, jadi untuk formula isi padu, panjang darab lebar darab tinggi, maka kita darab ketiga-tiga ni lah. Okay, ataupun adik-adik nak ingat untuk isi padu, dia ada 3 adik-adik guna formula macam ni lah. Ataupun cara nak ingat, ambil satu titik ataupun satu point yang ada 3 simpang, darabkan 3 simpang tersebut. Okey, ni panjang, lebar, tinggi dah, 3 simpang. Cikgu selalu sebelum ni kelas cikgu guna perkataan kat depan ni. Kalau I ada 1, 2, 3, maknanya 3 simpang. Kalau luas, huruf L, panjang darab lebar, ingat huruf L ni. Maksudnya kalau segi 4, panjang, lebar, ingat huruf L. Kalau perimeter, ingat huruf P, pagar. Kita tambahkan semua ni, keliling, pagar lah, P untuk perimeter. Ni cara nak ingat lah. Kalau I, isi padu I ada 3 garisan kan, huruf dia 1, 2, 3, maka ingat 3 simpang. Satu titik ada 3 simpang, darabkan ketiga-tiga simpang tersebut. Okay, ataupun baik hafal formula asal dia, panjang darab lebar darab tinggi, itu lagi baik lah.
Okay, jadi 3 cm. Kita darab 3 cm. Kita dapat 9 cm. Okay. Panjang, darab, lebar. Dan tinggi dia pun 3. Kita darab lagi sekali. Okay, sebelum tu, okay, unit pun kita darab. Ni cikgu tulis macam ni kan. Ini salah. Okay, apabila kita darab unit ni mula-mula jadi cm2. Okay, apabila darab satu lagi, dia akan jadi cm3. Kalau cm2 ni panjang, darab, lebar ni hanya luas. Okay, apabila darab dengan tinggi, dia dah jadi isi padu. Maka untuk soalan A, 27 cm padu lah jawapan dia. Okay, untuk soalan B, okay, soalan B rasa-rasa adik-adik boleh jawab dah. Okay, bawah ni dia bagi 8. Okay, lebar dia 3 dan tinggi dia 4. Okay, kalau adik tengok kat sini. Okay, dia bagi 8 cm, 3 cm dan 4 cm. Okay, jadi untuk kira dia punya isi padu, macam tadi lah, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Maka 8 darab 3, 24. Kemudian darabkan dengan tinggi dia. Okay, tinggi dia 4. Okay, 4 darab 4 berapa? 16. 4 darab 2, 8. Tambah 1, 9. Unit dia cm padu. Okay, tulis kat sini tak apa, cm. Dekat sini cm2 baru. Darab satu lagi jadi cm3. Okey, soalan terakhir untuk soalan nombor 2, soalan C, bentuk kotak tisu. Kita terus darab kan, cikgu tak perlu lukis lah. Okey, panjang dia 9. Okey, 9 cm. Okey, lebar dia 7. Adik-adik nak darab yang mana dulu tak ada masalah. Kalau nak darab 7 dengan 5 dulu pun tak apa. Nak darab tinggi dengan panjang dulu tak apa. Nak darab lebar dengan tinggi dulu pun boleh, tak ada masalah. Tak salah. Boleh. Jawapan dia tetap sama. Okey. 9 darab 7. 9 darab 7, 63. Hafal tak sifir? Kalau tak hafal, kena hafal. Okay, sebelum naik tahun 5, tahun 6, pastikan adik-adik tahun 4 ni dah lancar sifir sehingga 9 darab 9. Okey, boleh lah. Nombor apa lagi boleh darab ni? Nombor 5. Okey. 5 darab 3, 15. 5, 6, 30. Tambah 1, 31. Okey. Jadi isi padu kotak tisu adalah 315 cm padu. Okey, selesai soalan nombor 2. Itu saja. Okey, nombor 2. Sekarang kita masuk nombor 3. Padam dulu. Okay, untuk kali ni cikgu tak nak edit dah. Cikgu buat terus masuk terus masuk dalam channel. Tak edit dah. Okey, untuk nombor 3, sebab proses edit tu lambat tu, video cikgu tu slow sikit masuk. Jadi sekarang cikgu tak nak edit dah. Buat terus masuk. Salah tu minta maaf. Ada yang tersasul kan? Tersasul tu cikgu minta maaf lah. Okey. Seterusnya kuboid. Dia bagi kuboid. Okey. Sini dia bagi lebar dia 4 cm. Luas permukaan kuning ialah 15 cm persegi. Okay, dia bagi tahu luasnya ni. Ni kuning kan? Adalah 15 cm persegi. Berapakah isi padu kuboid itu? Ni kuboid ni berapa isi padu dia? Okey, jadi yang pertama sekali adik-adik rujuk semula kepada formula asal dia. Isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Maka kat sini panjang lebar tinggi. Cikgu ada bagi tahu tadi. Kita boleh darab, nak darab yang mana dulu pun tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, jadi sekarang yang ada bacaan dekat sisi di sini untuk bentuk kuboid ni adalah lebar. Lebar dia dah ada. Yang belum ada adalah panjang dan juga tinggi. Panjang kat sini, tinggi kat sini. Okey. Jadi kalau apa guna nombor ni? Ini adalah luas. Dia sebut luas permukaan kuning ialah 15 cm persegi. Okey, adik-adik tengok balik formula luas. Luas adalah panjang darab lebar. Ingat huruf L ni. Panjang dengan lebar. Jadi maksud panjang dengan lebar tu adalah panjang darab lebar.
Ataupun kalau kat sini lebar sini kan, tapi untuk bentuk 2D, ni bentuk 2D. Untuk luas biasanya kita belajar untuk bentuk 2D je. Jadi panjang lebar yang ni, okey. Tapi tak ada masalah untuk bentuk 3D, biasa lebar kita baca yang ni tinggi. Okey, jadi kat sini yang luas ni adalah hasil darab huruf L ni. Okey, panjang dengan, kalau ikut bentuk 3D ni, tinggilah, panjang darab dengan tinggilah, dapat 15 tu. Betul tak? Maka panjang dengan tinggi dia dah darab, dia dah tolong darab. Untuk adik-adik, dia dah tolong darab. Adik-adik tak perlu cari berapa tinggi dia, berapa panjang dia, adik-adik tak perlu cari. Okey, nilai dia berapa. Dia dah tolong darab. Dia dah tolong adik-adik darabkan nombor tersebut. Panjang darab dengan tinggi dapat 15. Maka panjang dengan tinggi dah darab, sekarang kita hanya perlu darab dengan lebar. Maka adik-adik ambil je 15 tu, terus darabkan dengan 4. Terus darab macam ni je. Okey, yang ni dia dah tolong darab. Adik-adik tak perlu nak cari panjang berapa, tinggi dia berapa, tak perlu. Biarkan je. Adik-adik hanya perlu darab luas ni, okey, dia dah tolong darab dengan lebar dia. Okey, 4 darab 5 dapat 20. 4 darab 1, 4 tambah 2 dapat 6. Okey, unit dia apa? Sentimeter padu. Jangan tulis 2 juga. Okey, kalau tulis 2 itu luas. Okey, nanti kalau unit salah, jawapan kita akan salah. Yang penting dia unit ni sangat penting sebab dia berbeza. Untuk perimeter, unit dia hanya sentimeter. Dia tak ada kuasa 2, kuasa 3. Okey, padu ataupun persegi ataupun padu ni tak ada, sebab perimeter kita tambah. Contohnya dia kata hitung perimeter segi 4 tersebut. Jadi katakan sini 5, 10, 15, 20 cm kita tambah. Kalau tambah dia tak jadi persegi ataupun padu. Untuk isi padu kita darab, untuk luas pun kita darab, untuk isi padu pun kita darab. Jadi apabila kita darab nombor, unit pun kita darab juga. Apabila kita darab, tu yang jadi ada persegi sebab kita darab 2 nombor, panjang dengan lebar. Padu sebab kita darab 3 nombor, panjang darab lebar darab tinggi. Boleh? Jelas? Faham? Okey. Jadi dah selesailah soalan nombor 3. Muka surat 210 dah habis. Itu je. 3 soalan. Faham tak? Cikgu harap adik-adik boleh faham dengan jelas berkenaan dengan isi padu dalam tajuk ruang. Okey, dalam tajuk ruang ni lah. Untuk soalan seterusnya, muka surat berapa? Cikgu pun tak berapa ingat. Muka surat 212. Cikgu dah buat belum? 212. Nanti cikgu dah baca. Okey, belum buat lagi. Jadi untuk muka surat 212, kita akan sambung dalam next video. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.